Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, minggu lepas kita dah belajar tentang sunat ab'ad dan sunat hayat. Okey, kita ulang balik apa itu sunat ab'ad, sunat hayat. Sunat ab'ad bermaksud amalan sunat yang amat dituntut jika ditinggalkan diganti dengan sujud sahwi. Okey. Sunat hayat pula adalah amalan sunat yang dituntut jika ditinggalkan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Okey, faham kan? Okey, dalam solat kita ada rukun, 13 rukun. Dalam solat juga kita ada sunat, iaitu sunat ab'ad dan sunat hayat. Penting tak tahu sunat ni? Penting. Walaupun sunat ni, dua-dua sunat ni, sunat ab'ad, sunat hayat ni, walaupun kita tinggalkan, sebenarnya tak ada apa-apa pun. Dia tidak mengganggu solat kita pun. Tetapi dalam Islam telah membuatkan dua perkara ini, sunat hayat dan ab'ad ni, supaya kita cakna, supaya kita dalam solat tu kita tahu mana satu yang buat dapat lagi banyak pahalanya. Okey. Baik. Minggu lepas kita dah belajar tentang sunat ab'ad. Yang warna biru ni adalah sunat ab'ad. Dan sekarang kita akan masuk kepada sunat hayat. Sunat hayat ini terbahagi kepada dua, iaitu perbuatan. Sunat hayat daripada segi perbuatan dan sunat hayat dari segi bacaan. Baik, bacaan ni ada panjang lah. Dia ada 10 perkara. Kita akan bahasan pada minggu hadapan. Untuk minggu ni kita fokuskan kepada sunat hayat dari segi perbuatan sahaja. Yang pertama, mengangkat kedua-dua tangan ketika takbiratul ihram, rukuk, i'tidal dan bangun selepas tahiyat awal. Okey, benda ni sebenarnya common lah. Maksud Ustaz bukan benda biasa. Benda biasa bagi semua orang buat. Bila angkat takbir je mesti angkat tangan, dua-dua tangan mesti angkat. Itu biasa. Itu adalah perbuatan sunat hayat. Walaupun kamu tinggalkan, kamu tak perlu buat sujud sahwi. Maksud dia bukan dia tak penting. Kalau tak buat pun tak apa, tak kisah. Kalau orang di luar negara pun, kadang-kadang mereka tak angkat tangan pun. Kalau di Mekah selalunya, mereka kalau solat, mereka tahu tu sunat, mereka cuma letakkan tangan dekat bahagian pinggang kat sisi, tak angkat pun, terus cakap Allahu Akbar, macam tu je. Dia malas nak angkat, kan? Daripada malas-malas, baik buat. Itu kan sunat kan dapat pahala. Baik, yang kedua, meletakkan tangan kanan di atas bahagian tangan kiri ketika berdiri. Okey, macam takbiratul ihram, kamu meletakkan tangan kanan kamu atas tangan kiri. Okey, tangan kiri letak dekat pusat, tangan kanan letak atas tangan kiri. Itu pun sunat hayat juga. Kadang-kadang ada orang solat, dia tak letak pun tangan dekat pusat tu. Dia biar je tangan dia terkulai, tangan dia lurus tegak je, macam berkawat. Berdiri tegak. Boleh juga macam tu, solat macam tak kisah. Okey, sebenarnya kalau benda tu dalam satu sirah diceritakan bahawasanya ketika masa dulu, masa zaman Nabi solat, mereka tak angkat tangan pun. Mereka tak letak pun tangan di pusat. Tapi selepas tapi masa baginda wafat, baginda hendak disembahyangkan, masa itulah mereka letak tangan di pusat sebagai tanda penghormatan. Jadi start daripada situlah terusnya kita solat letakkan tangan dekat pusat. Okey. Yang ketiga, melihat ke tempat sujud. Okey, melihat ke tempat sujud ni adalah sunat hayat juga. Kadang-kadang orang cakap kalau nak fokus masa sembahyang ni, tengoklah tempat sujud. Betul lah, tengoklah tempat sujud. Itu sunat sebenarnya. Itu untuk bagi kita khusyuk. Imam Syafi'i aja kalau nak khusyuk, tengok tempat sujud. Contohlah kita nak sujud dekat gambar sejadah yang ada gambar Kaabah tu, gambar kotak tu. Kita tengok di situ sampai habis solat. Itu sunat. Boleh tak mata pandang tempat lain? Boleh. Contohnya kamu tengah solat, kamu ternampak ada ular, kamu terlihat dekat tepi ada ular, boleh tak membatalkan solat. Itu sunat. Tapi kalau dah ada ular tu lagilah, janganlah kamu teruskan solat, kan dia terkam kamu nanti. Okey, sama juga kalau kamu tengah solat, kamu terpandang benda lain, tak membatalkan solat. Okey, jangan sahaja dada kamu itu berpaling. Okey, contohlah dada kamu menghadap ke pintu.
Itu adalah kiblat kamu. Tiba-tiba kamu alihkan pandangan kamu, dengan dada kamu pun terpaling pergi tengok tempat lain, itu batal solatlah. Okey. Yang keempat, duduk iftirash dan duduk tawarruk. Iftirash dan tawarruk ni kamu duduk semasa tahiyat awal dan tahiyat akhir. Iftirash dan tawarruk. Kamu perasan tak, kadang-kadang ada orang, contohlah, contoh orang yang berbadan besar. Orang yang berbadan besar ni dia susah nak duduk tahiyat awal dan nak duduk tahiyat akhir. Dia susah nak duduk tahiyat akhir. Sebabnya tahiyat akhir ni, kalau dia duduk tahiyat akhir, dia susah nak bangun. Ataupun masa dia solat berjemaah terlampau sempit. Ni pun orang kurus pun samalah. Solat berjemaah terlampau sempit antara orang sebelah. Kan dulu sebelum COVID kan, orang solat rapat-rapat kan. Orang solat rapat-rapat. Jadi masa orang solat rapat-rapat tu, bila tahiyat akhir je, mereka tak dapat nak duduk tahiyat akhir dengan sempurna. Itu pun tak apa, tak kisah. Itu bukan duduk tawarruk tu, bukan duduk kaedah tawarruk tu, duduk tahiyat akhir yang terakhir tu, itu bukan tuntutan lah, bukannya rukun. Dia rukun duduk, tapi cara duduk tu bukanlah rukun. Duduk iftirash dan duduk tawarruk. Yang kelima, meletakkan kedua-dua tangan di atas paha ketika duduk tahiyat awal dan akhir. Meletakkan kedua-dua tangan di atas paha ketika duduk tahiyat awal dan akhir. Masa duduk tahiyat awal ataupun tahiyat akhir, letak tangan atas paha. Kalau tak letak tangan atas paha pun tak apa. Kadang-kadang ada orang letak tangan dekat lutut. Masa tahiyat awal, tahiyat akhir, letak tangan di lutut. Ataupun kadang-kadang dia tak letak pun, mungkin dia nak badan dia nak terjatuh kan, tangan kiri dia pegang lantai, tangan kanan dia pegang kaki dia takut terjatuh ke sebelah. Itu boleh juga. Kalau letak tangan di atas paha adalah sunat sahaja. Nombor 5, meletakkan kedua-dua tangan. Nombor 5 sudah. Nombor 6, memalingkan muka ke kanan dan ke kiri ketika memberi salam. Memalingkan muka ke kanan dan ke kiri ketika memberi salam. Kamu beri salam kan dalam rukun solat, rukun yang ke-12, memberi salam. Kamu perasan tak, kalau kita semayang, kita akan bagi salam ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian kita pusing kepala ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu adalah sunat. Kalau kamu tak buat pun tak apa. Contohlah kamu sakit leher, main bola, kamu terjatuh, patah leher. Kamu tak boleh pusing kepala kamu. Tegak je lah. Tegakkan kepala, tak payah pusing-pusing. Nak bagi salam, tegak je kepala tu, pandang ke depan, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Selesai. Itu adalah sunat sahaja, bukan kewajipan. Kalau kamu tak sakit leher pun, tapi kamu tak nak pusing kepala kamu ke kanan ke kiri, tak payahlah, pandang je lah sejadah tu, kamu cakap lah Assalamualaikum warahmatullahi. Beza orang bijak, orang pandai ni, kamu tengok dia. Kenapa? Kalau dia belajar, dia tahu sunat ab'ad, sunat hayat. Contohlah kamu solat kan, satu hari kamu pergi masjid, kamu solat, kamu duduk ramai-ramai, imam pun angkat takbir, Allahu Akbar. Contohlah yang pertama kita ambil, kamu tak angkat kedua-dua tangan ketika takbir. Imam kata Allahu Akbar, kamu pun tak angkat tangan, tapi kamu cakap Allahu Akbar. Orang pun pelik, kenapa kamu tak letak tangan dekat pusat? Kenapa kamu tak angkat tangan tadi? Kenapa kamu tegak berdiri macam kawat? Nanti dah lalas, nanti dah habis solat, mesti ada orang tegur kamu. Bermaksud orang tu tak tahu, tapi kamu tahu, kamu ada ilmu. Kamu tahu, nanti kamu cakap lah, pakcik, contohlah kadang-kadang pakcik ni suka tegur, pakcik, mana ada angkat tangan ketika takbir tu kan, tu sunat. Ataupun semua orang bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, semua pusing kepala dia orang ke kanan, lepas tu pusing kepala ke kiri. Tapi muka kamu tu tegak aje, kamu pandang ke sejadah, tapi kamu sebut Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Kamu tak pusing pun kepala, mesti ada orang tegur, kenapa kau tak pusing kepala, nanti batal solat. Nanti cakap dengan dia, itu bukan rukun pakcik, itu adalah sunat sahaja. Kan, itu bezanya orang yang ada ilmu dengan orang yang tiada ilmu.
Okey, sekarang kamu dah belajar dah tentang perbezaan di antara sunat abad dan sunat hayat. Tapi ingat, sunat hayat ni pada hari ini adalah berkaitan tentang perbuatan sahaja. Kita ada satu lagi iaitu berkaitan dengan bacaan. Okey, bacaan ni panjang lah. Dia ada 10 perkara. Masa tak nak sentuh hari ni sebab dia panjang. Kita akan sambung pada minggu hadapan insya-Allah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.